Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera para semua murid-murid satu optimis. Dengar tak suara cikgu? Di beria aku duduk sembang, apa tak dengar suara? Ada tak suara saya? Ada. Ada, bagus. Baik, buku teks muka surat 208 hari ni ialah subtopik 7.3 pencemaran udara. Ini subtopik terakhir untuk bab ni. So hari Jumaat kita akan masuk bab 8. Ya, hari Jumaat kita akan masuk bab 8. Okey. Jadi hari ni kita belajar pencemaran udara. Hampa boleh tengok muka surat 208 buku teks hampa. Pencemaran udara merupakan satu keadaan yang melibatkan kehadiran sebarang bahan pencemar dalam udara. Keadaan ini boleh menyebabkan kemudaratan dan ketidakselesaan kepada manusia atau organisma hidup lain serta merosakkan alam sekitar. Okey, itu definisi pencemaran udara. Rasanya sampai semua tahu apa adakah pencemaran udara. Tengok gambar ni. Gambar kelang mengeluarkan asap. Inilah salah satu contoh pencemaran udara. Habis kelabu, habis semua. Kalau merah habis. Apa lah nak jadi lepas ni. Okey, mari kita tengok punca-punca dia. Ada gambar bumi pada muka surat 209. Yang pertama ialah asap jelaga habuk. Puncanya daripada exhaust kenderaan dan kilang. Exhaust motor Waisuku hampa dengan asap kilang. Asap kalau apa? Kalau hitam. Asap motor Waisuku kalau apa? Tak nampak color. Tapi ada asap tak? Ada. Apa yang terkandung dalam asap motor Waisuku hampa? Yang pertama asap jelaga habuk karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida dan lambem. Sebab tu orang suruh isi minyak 97, bukan minyak 95. Minyak 97 tanpa lambem. Baik untuk alam sekitar lah konon. Okey, tak tahulah betul ke tak depa tubuh ke tak. Okey. Banyak bahan kimia yang belakang dia bunyi dioksida. Karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida. Yang tu semua tak baik untuk kesihatan. Okey. Itu bahan yang terkandung dalam asap motor Waisuku hampa dengan asap kilang. Kemudian tengok pula punca seterusnya iaitu pembakaran terbuka, rokok dan juga kebakaran hutan. Ini bab pembakaran. Bakar sampah petang-petang, bakar rumah jiran, bakar apa lagi hutan, nak buka kebun, nak tanam musangking, hampa tebang habis pokok, hampa cucuh api. Kemudian kepada geng-geng yang merokok tu, asap pun mencemarkan alam. Apa yang terkandung dalam asap-asap tu? Habuk, jelaga, asap dan zarah logam. Okay? Itu yang terkandung di dalam asap apa ni rokok hampa, kemudian sampah-sampah yang hampa bakar dan rumah-rumah jiran yang hampa bakar. Okay? Kemudian punca seterusnya tapak pembinaan. Kilang asbestos, kuari batu kapok. Biasa tengok kuari batu kapok. Kat Bukit Mentajam ada. Ikut berapik tu. Sebelah sini Bukit Mentajam tu, mereka duk jadikan kuari batu. Okay. Apa yang ada kat sana? Habuk dan debu. Kalau hampi kat
hari tu. Kena pakai mask 8 lapis. Habuk terlampau banyak. Sekali dia bom Bukit Mentajam tu, debung. Keluarlah segala habuk-habuk, debu-debu berterbangan. Yang akan mencemarkan alam sekitar. Kemudian punca seterusnya, pertanian dan perladangan. Tengok pakcik tu duk tanam jagung. Pakai baju oren. Macam kesawan lah. Okay. Pertanian dan perladangan juga mencemarkan alam. Jangan ingat tidak mencemarkan alam. Walaupun kita perlukan pertanian. Ialah nak makan nasi lagu mana beras tak ada. Kenalah orang tanam. Nak tanam kenalah buat pertanian. Tapi segala bahan-bahan yang ada dalam pertanian, contohnya bahan semburan pesticide. Apa dia tu? Bahan semburan pesticide tu. Racun perosak. Okay. Racun untuk mengelakkan serangga makan hang punya pokok padi. Nak elakkan ulat makan hang punya jagung. Nak mencegah siput babi makan pokok jagung. Itu kita panggil semburan pesticide. Pesticide ni racun serangga lah. Bila sembok je, tengok buah mempelam, kita beli buah mempelam siam tu, elok je satu ulat pun tak makan. Sebab apa? Sebab dia dah sembok pesticide. Pesticide ni kalau berlebihan boleh mencemarkan alam. Okay. Kalau siapa biasa duduk di bendang, dia tahulah. Zaman dulu-dulu mereka buat padi, mereka tak pakai racun, tak pakai pesticide. Tu bila tuai padi tu, ikan berlembak. Ikan puyuh, ikan keli, ikan jenahak, ikan tenggiri, semua ada. Tapi lah mereka duk pakai segala pesticide, sembok ubat ni, sembok racun ni. Bila tuai padi, ikan pun tak ada. Itulah dia pencemaran. Dan juga baja kimia, baja pun sama. Kalau baja tek ayam, tek kambing tu tak apa. Tu baja organik. Baja kimia, memang dia ada khasiat, tapi habis khasiat tu, dia juga memberi kesan sampingan. Kalau setakat ambil kat pokok bunga depan rumah sikit tu tak apa. Ini cerita ladang. Bayangkan kalau nak buat padi 10 ekar, kalau hang perlukan baja banyak mana? 30 tan. Banyak tu. Okey. Kemudian punca seterusnya, loji kuasa nuklear. Ni kat Malaysia tak ada. Kat Jepun ada. Yang mencemarkan bahan dia ialah bahan radioaktif. Ini lagi bahaya. Ini kalau kena hang boleh jadi zombie. Okay, loji kuasa nuklear. Kat Malaysia tak ada. Kemudian punca seterusnya, alat pendingin udara, peti sejuk, aerosol ataupun kilang elektronik. Okay, yang berkaitan dengan pendingin udara, peti ais, aircon kereta, aircon rumah, apa lagi? Yang aircon lah. Yang semuanya itu mencemarkan sebab dan membebaskan kloroflorokarbon ataupun CFC. Yang CFC ni akan menyebabkan lapisan ozon kita menipis dan menyebabkan makin hari makin panas. Okay. Tapi teknologi zaman lah ni, aircon zaman lah, kalau awak beli aircon yang baru yang ada 5 bintang apa benda tu, penjimatan elektrik ke apa tu, yang tu lah ni dah tak ada dah keluarkan kloroflorokarbon ataupun CFC. Tapi kalau aircon jenis lama memang dia keluar lagi. Kalau tengok rumah tok hang ada aircon warna kuning dah tu, jangan nak buka lah. Kurangkan pembukaan dia. Semburan aerosol apa dia? Spray nyamuk, spray minyak wangi, spray apa lagi? Banyaklah segala-gala jenis yang berkaitan dengan spray.
Okay, dan juga kilang elektronik. Okay. So bahan dia kat sini yang popular disebut ialah chlorofluorocarbon ataupun CFC. Baik. Kita tengok aktiviti 75 berbincang tentang masalah pencemaran udara. Gambar ni tunjuk gambar Kuala Lumpur pada tahun 2015. Kita dah lama tak kena jerbu noh. Dulu jerbu sampai cuti sekolah. Bincangkan secara kumpulan maksud pencemaran udara dan puncak. Tengok gambar Kuala Lumpur tu kelabu asap. Apa benda yang paling banyak punca dia di Kuala Lumpur ni? Nak kata orang bakar sampah? Tak ada. Asap kenderaan. Yang dekat KL tu kereta berlambak. So dia mencemarkan alam. So kebanyakan punca jerbu di Kuala Lumpur ialah asap kenderaan dan asap kilang. Sedangkan banyak kilang. Okay. Mari kita tengok muka surat seterusnya. Bab ni senang ni, gorengnya. Tak ada nak terang pelik-pelik. 210. Apakah punca dan kesan pencemaran udara? Yang pertama, terhadap kesihatan manusia. Asap dan jelaga boleh sebabkan sesak napas. Macam mana sesak napas? Macam hampir mengairkan ikan duduk atas darat. Macam itulah sesak napas. Wap, wap, wap. Okay. Sulfur dioksida menyebabkan penyakit berkaitan saluran pernafasan. Sulfur dioksida ni boleh sebabkan penyakit macam kanser, sakit apa, tekak membengkak, halkum terkeluar, dia. Okey. Karbon monoksida menyebabkan sakit kepala, kerencatan akal. Tengok. Atau membawa maut. Karbon monoksida banyak keluar daripada asap kenderaan, asap wai suku. So bila hang duk press motor wai suku tu, jangan duk picium asap dia. Boleh menyebabkan kerencat akal. Bawa hantar. Atau membawa maut tu. Zarah asbestos menyebabkan kanser paru-paru. Dan zarah plumber menyebabkan kerencatan akal pada kanak-kanak dan bayi. Asbestos dalam plumber biasanya terdapat dalam rokok, asap rokok. Okay. Bangunan dan infrastruktur. Habuk dan jelaga mengotakkan bangunan. Rumah hang kalau duduk rumah flat, habuk di tangga tu tak tahu nak cerita dah. Siapa pun tak cuci. Habuk dan jelaga penuh dengan apa ni, sarang labah-labah. Hujan asid mengakih struktur konkrit dan batu kapuk. Dan hujan asid akan mempercepatkan pengaratan besi. Okay, kalau berlaku hujan asid dekat kawasan rumah kita, habis punya bumbung boleh bocor, dinding boleh terhakis. Makin lama makin nipis. Ataupun kalau ada bumbung besi ataupun alam besi, dia akan berkarat dengan dahsyat sekali. Itu kesan daripada hujan asid. Hujan asid main dari mana? Pencemaran udara. Okay. Bisa tak jadi hujan asid kat rumah? Tak kot. Tumbuhan dan haiwan. Kalau turun hujan asid kat atas bukit mentajam, apa jadi? Tanah berasid dan kurang subur. Habislah pokok-pokok di atas bukit mentajam tu. Semua mampus. Okay. Hujan asid juga menyebabkan sumber air berasid dan tak sesuai untuk hidupan akuatik. Hujan asid turun kat rumah hang ataupun turun kat sekolah. Parit tepi sekolah tu kalau ikan banyak. Habislah air sungai tu pun jadi asid. Ikan-ikan pun habis mampus. Asap dan jerbu mengurangkan cahaya matahari sampai ke bumi menyebabkan fotosintesis menjadi rendah. Ingat juga fotosintesis, kita karbon dan kita oksigen yang kita belajar. Bab lepas. Bab lepas apa? Dia bab lepas. Okay. Memerlukan cahaya matahari. Pokok perlukan cahaya matahari. Barulah dia boleh hidup.
Tapi bila asap terlampau tebal, cahaya matahari pun tak boleh nak masuk. Ingat tak kalau masa jerebu teruk dulu, redup je. Cahaya matahari pun tak nampak. Okay. Menyebabkan cahaya matahari tak sampai ke pokok. Jadi tak dapatlah pokok menjalankan fotosintesis. Apa akan jadi dengan pokok? Pokok akan mati. Jadi kalau pokok mati jadi apa? Tak adalah oksigen. Kalau tak ada oksigen apa jadi? Kita lah pula mati. Ingat pokok mati selamat tak? Kita kata kita sekali goal. Iklim bumi. Tengok gambar, ada buat gambar bumi pakai termometer punya panas. Itulah yang berlaku sekarang. Yang atas warna putih atas kepala dia tu, itu ialah kutub utara. Tempat salji pun dah mencayak dah. Habislah. Pembebasan asap dari kilang, exhaust kenderaan dan pembakaran terbuka menyebabkan jerebu. Karbon dioksida yang berlebihan menyebabkan kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau ni apa dia? Menyebabkan suhu bumi meningkat. Dekat Bukit Tajam tu sudah panas. Zaman dulu-dulu masa tahun 1825 dulu sejuk je. Masa hantu Hamai dulu lagi sebelum tu pun sejuk je. Lah ni dah panas. Sebab kesan rumah hijau. Kloroflukarbon yang berlebihan menyebabkan penipisan lapisan ozon. Kloroflukarbon iaitu CFC yang keluar dari aircon tadi tu, CFC. Menyebabkan lapisan ozon menipis, lagi panas dia jadi. Gas sulfur dioksida dan nitrogen dioksida menyebabkan hujan asid. Kesianlah kat bumi kita dulu dia elok saja. Lah habis. Dah lah makin panas, berasid. Sebab tu hujan asid sana, hujan asid sini. Kesian kat bumi kita. So itu ialah punca dan kesan buruk pencemaran udara. Jangan asyik salahkan kilang. Hampa kan nak pergi sekolah, jalan kaki, naik basikal. Ni nak pergi sekolah tepi rumah pun naik basikal. Dah lah naik basikal, pergi corner atas lain dulu. Duk press sana, press sini. Weng. Habis keluar asap banyak. Memang hang tak nampak asap tu tapi hang telah menyumbang kepada pencemaran udara. So macam mana langkah-langkah kita nak mengatasi pencemaran udara ni? Yang pertama ialah undang-undang. Denda kepada perokok yang merokok di kawasan larangan. Kawasan sekolah tak boleh merokok, mereka pergi rokok. Kita rotan 15 kali, denda RM10,000. Baru padan. Denda kepada individu yang melakukan pembakaran terbuka. Jaga-jaga, jangan suka-suka duk bakar sampah depan rumah petang-petang lah. Bakar-bakar lagi, mai Jabatan Alam Sekitar, dia saman RM10,000. Bakar sampah, daun-daun kering tu je. Petang-petang, halaman rumah, kena RM10,000. Denda kepada pemandu kenderaan yang exhaust dia keluar asap berlebihan. Kalau kita bandingkan RX-Z dengan Y-Suku. Y-Suku keluar asap yang kita tak nampak. Tapi RX-Z keluar asap biru. So, yang mana lebih mencemarkan? Asap RX-Z. Jadi kalau pakai RX-Z, jaga-jagalah. Takut kena saman dengan JPJ. Pasal keluar asap lebih. Tidak membenarkan kilang dibangunkan di kawasan perumahan. Sepatutnya kawasan kilang asing. Kawasan rumah, perumahan asing. Kampung-kampung asing. Lah ikut dan ya. Kalau tengok kilang Polyplus punya kawasan tu, keliling dia kampung. Elok sangat. Okay. Tak sesuai takut hujan asid tu mai dekat rumah-rumah kampung. Kesian penduduk-penduduk kampung. Kemudian melalui pendidikan. Ni yang saya duk abang ni. Melalui pendidikan. Pendidikan di sekolah yang menekankan pencemaran udara dan langkah-langkah mengawalnya. Ajak hampa supaya tahu apa dia pencemaran udara. Macam mana nak mengatasi dia. Apakah peranan kita. Okay. Barulah bila hampa besar nanti, hampa tahu. Ini dah. Esok besar. Dah kerja nak beli kereta. Nak beli apa? Kami nak beli kereta BMW.
3.2 liter punya enjin. 3.2 liter punya enjin bandingkan dengan enjin Myvi 1.3. Myvi 1.3 lebih kurang asap dia. Nampak? Tapi bila orang tak ada ilmu, makin membesar ikut dan dia. Beli yang kereta enjin besar-besar sampai banyak asap yang keluar. Okay. Program anti merokok. Ini untuk budak sekolah. Kemudian galakkan untuk berjalan kaki atau naik basikal. Tu saya abang tadi pergi sekolah jalan kaki, naik basikal. Yang dekat-dekat lah. Kalau dah duduk di kampung Jurun pun tak usahlah jalan kaki. Pukul 10 baru sampai. Okay. Galakkan menggunakan pengangkutan awam atau kongsi kereta. Sebab tu kalau kita galakkan naik bas sekolah. Satu bas sekolah. Sekali jalan boleh bawa 40 orang budak. So asap yang keluar hanya daripada sebuah bas sekolah. Bandingkan kalau 40 orang budak tadi semua naik kereta, pak dia hantar, 40 biji kereta keluarkan asap. Tujuan yang sama, tujuan yang nak pergi sekolah. Faham tak ni? Satu bas boleh bawa 40 orang, asap yang kita dapat cuma asap satu bas. Sebiji bas. Bandingkan dengan asap 40 biji kereta. Okay? Sebab tu orang suruh berkongsi kereta ataupun guna pengangkutan awam. Kalau dekat Kuala Lumpur kita boleh naik train. Train tak ada asap. Naik kereta api, LRT. Sini tak ada. Naiklah bas rapid tu. Okay. Melalui sains dan teknologi. Ini zaman law punya teknologi lah. Tapi tu dah panas lah baru nak fikir teknologi. Tahun 70 tu tak mau nak fikir. Teknologi kenderaan hybrid. Kalau awak biasa tengok kenderaan hybrid. Contoh kereta saya bagi. Kereta saya. Mazda CX-5 warna putih saya bawa pergi sekolah tu. Tu hybrid. Hybrid ni dia kira ada bateri separuh. Kalau berhenti traffic light, dia boleh dia padam enjin, dia pakai bateri je. So jimat lah asap. So kalau semua kereta di Bukit Mentajam tu, semua ni pakai hybrid, jadi asap akan berkurang 50%. 50% tau. Tapi masalah dia mahal. Jual kereta hybrid ratus-ratus ribu, manalah orang nak beli. Teknologi peti sejuk menggunakan hydrochlorofluorocarbon HCFC menggantikan CFC. Hak lama CFC ya, chlorofluorocarbon. Hak baru ada H kat depan dia, HCFC. Hydrochlorofluorocarbon yang lebih selamat, yang lebih mesra alam. Sebab tu saya kata tadi beli peti air baru, aircon baru zaman law ni yang ada 5 bintang tu, dia selain ni semua guna HCFC, dah tak mencemarkan alam dah. Kalau aircon lama kat rumah, tu rupaan tukar baru. Ciwah. Pemasangan penapis serobong asap di kilang. Lah dekat kilang-kilang, dekat dia punya serobong hak panjang naik tu, mereka pakai pasang penapis. Okay. Penggunaan penukar bermakin kepada kenderaan bermotor. Kereta lah. Okay. Menggantikan kaedah penggunaan pestiside dengan kaedah kawalan biologi. Contoh dia untuk elakkan serangan ulat dekat sawah padi. Sebelum ni dia semua racun kan. Tu guna pestiside. Lah dia tukar guna kawalan biologi. Apa tu? Nak tak pakai racun, pakai haiwan. Contohnya kita nak kawal serangan ulat, kita belalah burung. Burung akan makan ulat. Kalau banyak tikus dekat sawah padi, so tak payah pakai racun, kita bela burung hantu. Burung hantu akan makan tikus. Okay. Pocok. Siapa baru nak masuk ni? Kita nak habis kelas lah. Loh, lambatnya. Okay. Macam dekat kapal kelapa sawit, yang baru masuk tadi muka surat 211. Banyak tikus makan buah kelapa sawit. Tu ada dua cara. Sama ada kita bela burung hantu
Atau kita bela ular. Sebab ular akan makan cikui. Tapi siapa nak pergi bela ular? Gila. Pergi bela ular. Ular makan cikui dengan hang-hang pun ular makan. Jadi kita belalah borang tu. Itu kaedah kawalan biologi. Itu nama dia kaedah kawalan biologi. Untuk menggantikan menggunakan pesticide ataupun racun yang berlebihan. Alright, sampai sini saja latihan awak praktis formatif 7.3 muka surat 212. 7.3 muka surat 212. Soalan nombor 5. Soalan nombor 6. Ini dalam buku latihan. Dalam buku latihan, soalan nombor 5 dan soalan nombor 6 sahaja. Praktis formatif 7.3 muka surat 212. Itu ialah latihan nota mak air panjang ya, nak suruh salin pun. Okey kan mak bumi ni pun syok kan tau. Macam susah. Okey, nota tak ada minggu ni. Kesian kan nak suruh pelukis. Okey, latihan saja. Latihan saja. Nombor 5 dan 6. So, kita tamat bab 7. Kita akan masuk bab 8 pada hari Jumaat. Okey, saya ambil kehadiran dulu. Muhammad Adam Haikal. Aina Nur Fatimah. Haikal Dini. Nik Akil. Apa cak? Intan Farisha. Muiz. Kemudian Faris Farhan. Icah nama betul apa tau? Khalisa. Khalisa kot nama betul lah. Okey, kita ada 8 orang saja. Betul ya? Cikgu sorry masuk lambat. Tak apa. Small matter. So, Adam Haikal, Aina Nur Fatimah, Haikal Dini, Nik Akil, Intan Farisha, Muiz, Faris Farhan dan Khalisa. Ada siapa saya tak panggil nama? Jadi saya nampak satu nama baru first time masuk budak perempuan. Awak tak ada pula ni. Hey. Okay, ada apa-apa nak tanya? Kalau tak ada apa-apa, kita berhenti setakat ini dulu. Tu saya tanya.